nabi-nabi lain sampailah ke hujungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita tahu yang boleh bagi syafaat agung, syafaatul uzma ini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam je. Yang kita duk sambut-sambut Maulid ni kan, daripada minggu lepas tarik ke minggu ni, minggu depan pun ada duk zikra Rasul, majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan daripada apa yang kita nak sambut ini adalah apa sebenarnya? Nak syafaat Nabi lah. Betul? Nak syafaat Nabi. Kalau nak bergantung harap dengan amalan soleh kita sekarang ni, yang tak seberapa ni, solat pun tak khusyuknya, majlis ilmu pun kadang-kadang pergi, kadang-kadang tak pergi, kan? Dengan puasa sunatnya entah cukup tak cukup, Isnin Khamisnya, ibadat-ibadat lain lagi, kalau ditimbang taranya ke mana kita? Jadi apa yang kita harapkanlah syafaatul uzma, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Apabila dikatakan tentang syafaatnya apa? Syafaat ini ialah kita ini nakkan manfaat ataupun kita ini nak tolak mudarat daripada diri kita ini melalui perantaraan seseorang. Nak kebaikan ataupun nak tolak kemudaratan melalui perantaraan seseorang. Itulah syafaat. Nakkan kita ini cepat dihisap, nak masuk syurga, tak nak duduk lama-lama kat mahsyar tu, panas dia dengan mataharinya sampai kepalanya, dengan orang berenang-renang dalam peluhnya, kan? Tak nak keluar dari situ dah. Nak keluar dari mahsyar ini, nak masuk ke syurga. Nak masuk ke syurga itu ada perantaraan, ada wasilah. Siapa yang beri wasilah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah syafaat. Okey, sebab nanti dekat hari kiamat terbahagi syafaat itu kepada dua bahagian. Ada syafaat khusus, ada syafaat umum. Dua, umum, khusus. Umum, khusus. Khusus ni macam mana? Syafaat yang hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam je boleh kasih. Syafaat uzma, syafaat khusus ni hanya daripada Nabi je. Dalil dia mana? Nanti kita baca dalam hadis ini. Sahih tak hadis ini? Sahih. Nak jumpa mana? Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Okey. Syafaatul uzma, syafaat yang terbesar yang terjadi pada hari kiamat nanti. Dalilnya daripada Quran ada, daripada hadis pun ada. Daripada Quran mana Ustaz? Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan surah Isra ayat Allah kata, dan bangunlah pada sebahagian malam, wa minal laili fatahajjad bih, bangun tahajud, nafilatan lak, sebagai tambahan amalan kamu. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Tuhan engkau ini bangkitkan engkau nanti dekat hari kiamat nanti pada satu tempat yang terpuji. Syekh Wabah Zuhaili, kita pernah dengar, pernah sampai Malaysia dah pun, tokoh ahli hijrah kita. Syekh Wabah Zuhaili kata apa? Maqaman mahmuda, tempat yang terpuji ini apa? Maksud dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi manfaat, syafaat kepada umat dia. Itu syafaat khusus hanya pada Nabi SAW. Syafaat umum ada tak? Ada. Syafaat umum ni macam mana? Syafaat yang boleh diberikan kepada Nabi daripada Nabi SAW. Syafaat yang datangnya boleh daripada Nabi Muhammad SAW, ataupun Nabi-Nabi lain, ataupun orang-orang yang jujur, siddiqin, ataupun para syuhada. Mereka semua ini berikan syafaat kepada kawan-kawan dia, kepada karya-karya dia, orang-orang yang dia kenal dulu dekat dunia. Sebab tu dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali kata apa? Jika benar ada orang mukmin ini yang masuk neraka, maka yang akan bagi manfaat supaya ditarik orang tu masuk ke syurga, siapa? Kawan-kawan dia yang baik dulu dekat dunia, haji-haji yang baik dulu dekat dunia, solat sama-sama, dengan kuliah sama-sama, kerja sama-sama.
Anak-anak, mungkin anak-anak dia yang hafiz Al-Quran pun juga dapat syafaat, bagi manfaat, bagi syafaat dekat mak bapak dia pun ada juga. Ataupun orang-orang syuhada, tuan-tuan yang sokong Palestin dan sebagainya kan, menegakkan kebenaran Palestin. Mungkin para syuhada itu berikan syafaat, manfaat kepada tuan-tuan dan puan yang menderma ke Palestin sana. Tidak mustahil. Imam Ghazali kata pada Ihya Ulumuddin, tidak mustahil. Jika Allah mahu, Allah beri. Baik. Tentang syafaat ni, kita baca tentang kisah 14. Ana laha. Maksud dia apa? Aku untuknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita bacakan tuan-tuan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi adh-dhira' wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha nahsa. Apa maksud ni? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Abu Hurairah ceritakan, dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang serve Nabi, bawakan kepada Nabi, bawa apa? Seketul daging, bilahmin, seketul daging. Juadah satu makanan, seketul daging. Okey. Farufi'a ilaihi dhira', satu daging tu yang dah dimasak diberikan kepada baginda bahagian peha yang memang disukai baginda. Kalau tuan-tuan, kan kita minggu lepas kan dah sambut Maulid Rasul kan. Okey, dah sambut Maulid Rasul. Kalau kita lalu Syama'il Muhammadiyah tu kan, satu bab daripada Imam Tirmizi tulis tu, ada tulis tentang lauk pauk yang dimakan Rasulullah. Antaranya Imam Tirmizi letakkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini suka makan daging peha. Suka makan daging bahagian peha ataupun bahagian belakang. Itu dua bahagian yang Nabi suka. Kenapa Nabi suka? Sebab dia manusia. Macam kita suka makannya, makan nasi goreng, suka makan nasi lemak, suka makan nasi kerabu. Nabi SAW seorang Arab, manusia. Dia suka makan ni sebab dia manusia juga. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Katakanlah wahai Muhammad, kau ini adalah seorang manusia yang sama macam orang lain. Ada keinginan nak makan, ada keinginan pakai baju yang cantik. Itu manusia macam kita. Nabi SAW suka juga minum air yang sejuk dan manis. Manusia, keinginan tu ada. Jadi orang tanya, Ustaz, kalaulah Nabi ni suka makan peha kambing contohnya, suka makan daging ni, saya ni darah tinggi Ustaz, jadinya saya boleh ke ikut Nabi Ustaz? Mana kita nak jawab? Mana? Boleh ke? Pak Long boleh ke? Darah tinggi ni. Doktor kata jangan duk makan daging, jangan duk makan makanan-makanan laut ni. Nah, Pak Long pun mungkin, kau ni kerja manis, jangan duk makan benda-benda manis ni. Dia baca hadis kan, Maulid Nabi, baca hadis, Nabi suka makan kambing-kambing, suka makan daging-daging, Nabi suka makan benda yang manis. Aku ni kerja manis, aku ni darah tinggi. Mana? Nampak tak? Orang kata, Islam ni kontradik dengan semasa. Boleh tak? Kita katakan apa? Apa yang saya katakan tadi? Nabi buat sebab Nabi seorang manusia. Bukan ini sunat tashri'iyah, bukan ini perkara yang dituntut dalam agama. Nabi buat sebab Nabi seorang manusia. Baik. Ada orang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu juadah daging. Daging tu dihuraikan oleh Abu Hurairah, daging bahagian peha. Bahagian peha ni Nabi suka makan. Rasulullah gigit sekali, fanahasa minha nasa. Rasulullah gigit sekali daging tu. Kemudian Nabi SAW bersabda, thumma qala. Di antara para sahabat tu, Nabi bila makan dengan para sahabat ni, Nabi suka bercerita, makan bercerita, makan bercerita, makan bercerita. Okey. Nabi kata apa? Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Wa hal tadruna mimma dhalik? Nabi cakap dekat para sahabat, Nabi tanya tengah makan-makan ni, aku ni ana sayyidul nas yaumal qiyamah. Aku ni
pemimpin pada hari kiamat. Nanti orang ikut aku, Nabi kata. Hal tadruna mimma dhalik? Korang tahu tak kenapa? Bila makan-makan ni Nabi SAW dengan para sahabat, Nabi tanya dekat sahabat, aku ni pemimpin nanti, pemimpin manusia, keseluruhan manusia, aku yang pimpin nanti dekat kiamat nanti, hari kiamat nanti. Korang tahu tak pasal apa? Nabi mula bercerita. Yujma'un nasul awwalin wal akhirin fi sa'idin wahidin. Pada hari kiamat, Nabi cerita, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala himpunkan yujma'un nas al-awwalin wal akhirin. Nabi SAW cerita dengan sahabat ni, nanti dekat kiamat nanti Allah kumpulkan semua sekalian manusia, daripada Nabi Adam sampailah hari terakhir berlakunya kiamat. Al-awwalin wal akhirin, orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian ni, orang-orang muda dulu dengan orang tua lah ni, dari pelbagai-bagai bangsanya, pelbagai kulit warnanya, pelbagai agamanya dulu, dikumpulkan ke semua tanpa ada kecuali seorang pun. Fi sa'idin wahidin, pada tempat satu kawasan yang luas. Dan juga mahsyar ni luas, dikumpulkan semua manusia, disumbat semua manusia dalam itu. Yusmi'uhumud da'i wa yanfadhuhumul basar. Ada penyeru yang memperdengarkan arahan kepada mereka, ada penglihatan yang menguasai setiap orang yang ada dalam tu. Umpama ada CCTV lah, ada malaikat lah tengok ke mana orang-orang begini kan. Nabi sambung lagi cerita, wa tadnu syams fayablughu an-nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun. Jarak matahari, Nabi kata, dekat mahsyar nanti. Wa tadnu syams, didekatkan matahari kepada kepala-kepala orang yang ada dekat mahsyar. Orang tu tinggi ke, orang tu rendah ke, datuk seri ke, datuk ke, ustaz ke, ulama ke, semua didekatkan matahari dekat kepala mereka semua. Wa tadnu syams, jarak matahari begitu dekat. Fa yablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun. Sehingga digerakkan matahari itu, sampailah matahari itu menyebabkan manusia dalam kata padang mahsyar itu susah dan payah yang dahsyat sangat. Nabi cerita, la yutiqun wa la yahtamilun, sampai mereka ni pun tak mampu dah. Panasnya panas betul, siksanya siksa betul. Nabi kata ni tak mampu, tak larat. Fa yaqulu ba'dun nas ala taruna ma qad balaghakum ala tanduruna man yashfa' lakum ila rabbikum fa yaqulu ba'dun nas li ba'd alaikum bi adam. Nabi cerita lagi, sebab dengan panasnya, dengan susahnya orang waktu itu yang mandi peluh, berenang-renang, ada sebahagian manusia yang duk kata antara satu sama lain, kau ni, dia katakan, kau ni tak rasa ke apa yang jadi kat kita ni? Duk panas-panas ni kau tak rasa ke? Maksud dia macam tu. Tidakkah kamu rasai kepayahan yang telah menimpa kamu? Kau ni duk tak dengan panas-panas ni, kau betul-betul boleh ke ni? Maksud dia gitu. Tidakkah kamu mempunyai pandangan sesiapa yang dapat meminta syafaat kepada Tuhan kamu? Orang duk tanya-tanya ni kat akhirat nanti, dekat mahsyar nanti. Kau tak ada kenal mana-mana ke orang, mana-mana kabel ke yang boleh cakap dengan Allah, cakap dengan Allah Subhanahu wa taala supaya angkat seksa ni. Panasnya panas, lebunya lebu, peluhnya peluh. Kau ni tak ada orang ke? Siapa-siapa yang sini yang kenal, sesiapa boleh cakap dengan Allah supaya diangkat seksa ni, ada tak? Untuk tanya-tanya, cek dekat mahsyar nanti. Fa yaqulu ba'dun nas li ba'd fa 'alaikum bi adam. Tapi ada seorang nanti dekat mahsyar nanti, kita akan tengok ni tuan-tuan, kita akan rasa, kita akan lalu juga. Ada yang show kan, kita pergi ke Nabi Adam, kita minta syafaat dia.
Sebab dia ni insan pertama kat bumi ni. Dia ini bapa manusia. Mari kita pergi cakap kat Adam, supaya Adam ni cakap dengan Allah, supaya angkat seksa dia. Fayatuna Adam alaihi salam. Maka mereka pun menemui Adam. Fayaquluna lahu anta abul bashar khalaqakallahu biyadi wa nafakha fika min ruhi wa amara al malaikata fasajadu lak ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fih. Maka geraklah manusia ni pergi ke Nabi Adam alaihi salam. Lalu berkata, ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, engkau ni bapa manusia, engkau ni insan pertama atas muka bumi ni, allazi khalaqakallahu biyadi, yang mana Allah telah ciptakan kau direct dengan tangannya, wa nafakha fika min ruhi, dan tiupkan roh dalam diri engkau, wa amara al malaikah fasajadu lak, dan Allah telah perintahkan malaikat ini sujud dekat engkau. Ishfa' lana, berikan kami syafaat, cepatkan penghitungan ni, angkat kami seksa ni. Sebab masa ni kita dikumpulkan ni, didekatkan matahari ni, tak berapa tahun lama tak tahu. Kita ni berdiri dengan hausnya, dengan laparnya, tak tahan badan, sakit-sakit badan. Perhitungan belum start lagi, hisab belum start lagi, tak start lagi pun. Tapi panasnya, seksanya. Kita duk minta syafaat Nabi-Nabi ni. Mula ke Nabi Adam AS. Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, kau ni bapa manusia. Ishfa' lana, ishfa' lana. Mintalah syafaat kami. Mintalah kami nak syafaat. Kau cakaplah dengan Tuhan, ya Allah, mulakanlah hisab di hari kiamat. Mulakanlah hisab di mahsyar. Kami dah lama pergi kat mahsyar ni. Ala tara ila ma nahnu fi, kau tak nampak ke apa yang Allah sedang buat dekat kami ni? Ala tara ila ma qad balaghana, tidakkah kau melihat apa yang kami alami? Fayaqulu Adam, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaba lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah wa innahu nahani 'anil syajarah fa'asaituhu nafsi 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 idhabu ila ghairi. Apa kata Nabi Adam? Setiap semua manusia ni pergi ke Nabi Adam. Wahai Adam, kau ni bapa manusia, beri kami syafaat. Nabi Adam kata apa? Sesungguhnya pada hari ini Tuhan itu sangat marah. Kemarahan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi selepas ini. Marah punya marah tu, masuk hisab tu marah yang tak pernah marah. Punya marah. Nabi Adam kata apa? Dulu punya cerita. Aku ditegah daripada mendekati sebatang pokok, tetapi aku derhaka dengan Tuhan aku. Nafsi, nafsi, nafsi. Diriku sendiri, diriku sendiri, diriku sendiri. Aku tak dapat selamatkan kalian. Pergi ke Nabi lain, Nabi Adam kata. Pergi Nabi lain. Sebab aku dulu, Tuhan perintah aku jangan dekat dengan satu pokok ni, tapi aku langgar. Aku takut dengan Tuhan aku. Macam orang bersalah, tuan-tuan. Bersalah, nak jumpa orang, buat salah dengan bos contohnya. Nak jumpa orang tu, takut nak cakap tu. Bukan nak minta maaf ke apa, takut nak cakap tu. Pernah buat silap, buat salah kat orang. Umpama macam ni lah. Itu Nabi Adam kata, Tuhan aku hari ni marah punya marah, tak pernah jadi marah ni dan tidak akan marah lagi selepas ni. Aku takut betul. Aku tak boleh manfaatkan kalian. Aku tak boleh bagi syafaat kat kalian. Pergi Nabi lain. Nabi Adam tolak. Izhabu ila Nuh. Pergi ke Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Adam bergerak orang ke Nabi Adam, kena reject, pergi Nabi Nuh alaihi salam. Maka mereka mendatangi Nabi Nuh alaihi salam lalu berkata, wahai Nuh,
engkau ni adalah Rasul pertama di atas muka bumi dan Allah sebutkan engkau sebagai seorang yang bersyukur. Allah puji dulu engkau sebagai seorang bersyukur. Mintalah syafaat untuk kami, mintalah syafaat untuk kami, berikan syafaat untuk kami. Nabi Nuh kata apa? Sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat marah. Formatnya sama dengan Nabi Adam tadi. Hari ini Tuhan marah sangat. Dulu aku pernah doa kepada kaum aku supaya dihancurkan umatku. Aku pernah doakan untuk kaum aku supaya dihancurkan, ditenggelamkan. Nafsi, nafsi, nafsi. Diriku, diriku, diriku. Pergilah kepada orang lain. Idhabu ila ghairi. Pergi tempat lain. Pergilah jumpa orang lain. Idhabu ila Ibrahim. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Dah pergi Nabi Adam kena reject. Sebab apa? Dulu Nabi Adam AS pernah langgar satu perintah Tuhan dia. Jangan pergi ke pokok zakum. Jangan pergi satu pokok. Kemudian pergi Nabi Nuh pula. Nabi Nuh kata apa? Reject juga. Sebab apa? Dulu aku pernah doakan untuk kaum aku supaya ditenggelamkan, supaya dihancurkan. Aku malu dengan Tuhan aku. Aku malu dengan Tuhan aku. Pergi ke Nabi Ibrahim. Maka pergilah kita ke Nabi Ibrahim AS. Lalu berkata, wahai Ibrahim, ya Ibrahim, engkau adalah Nabi dan kekasih Allah antara penduduk bumi. Sebab Nabi Ibrahim kan dia menggelarkan Khalilullah, kekasih Allah. Boleh tak bagi kami syafaat? Kita minta ke Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim kata apa? Dulu dekat dunia, aku ni pernah berhelah dengan orang. Aku ni pernah berhelah sebanyak 3 kali. Berhelah ya tuan-tuan, bukan tipu. Berhelah. Cover. Berhelah. Aku ni dulu dekat dunia pernah berhelah dengan orang 3 kali. Nafsi, nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim kata. Diriku, diriku, diriku. Idhabu ila ghairi ila Musa. Pergilah kau ke tempat lain, pergilah kau ke Nabi lain, mintalah kau syafaat kepada Nabi lain. Izhabu ila Musa. Pergilah ke Musa alaihissalam. Maka bergeraklah manusia jumpa Musa pula. Tadi pergi Nabi Adam kena reject. Kemudian pergi Nabi Nuh kena reject. Pergi Nabi Ibrahim kena reject. Pergilah ke Nabi Musa pula. Fayatuna Musa. Maka mereka datang kepada Musa. Ya Musa, anta Rasulullah, faddalakallahu birisalatihi wa bikalamatihi wa bikalamihi ala nas. Wahai Musa, engkau ni Rasulullah, engkau ni utusan. Ishfa' lana ila rabbik. Mintalah syafaat untuk kami. Berikanlah syafaat untuk kami. Angkatkanlah, pemudahkanlah kami ni. Nabi Musa kan? Nabi Musa kata apa? Sesungguhnya pada hari ini Tuhanku sangat-sangat marah. Formatnya sama macam Nabi Adam tadi. Formatnya sama macam Nabi Nuh tadi. Formatnya sama macam Nabi Ibrahim tadi. Tuhanku, Allah sangat marah betul-betul hari ini. Nabi Musa kata apa? Dulu aku pernah bunuh seorang, sedangkan aku tidak diperintahkan untuk bunuhnya. Aku terbunuh seseorang. Nafsi, nafsi, nafsi. Diriku, diriku, diriku. Apa kata Nabi Musa? Idhabu ila ghairi. Idhabu ila Isa. Pergi kau orang di tempat lain. Minta syafaat Nabi lain. Aku ni malu dengan Tuhan aku. Aku pernah bunuh. Aku pernah terbunuh orang. Pergi ke Nabi Isa. Maka orang pun pergilah ke Nabi Isa. Setelah reject berapa kali dah ni? 3-4 kali dah ni kena reject ni. Nabi tak syafaat kena reject. Minta Nabi Adam kena reject. Nuh kena reject. Ibrahim kena reject. Musa kena reject. Pergilah ke Nabi Isa pula. Jalan pergi cari Nabi Isa dekat mahsyar nanti. Entah berapa masa lama tak tahu. Punya besar mahsyar tu nak cari seorang-seorang.
Cari Adam, cari Musa, cari Ibrahim, cari Nuh. Sorang. Maka mereka mendatangi Isa lalu berkata, wahai Isa, engkau ni adalah utusan Allah. Engkau telah berbicara dengan manusia semasa engkau masih dalam buayan. Kecil-kecil lagi mukjizat Allah kasih dekat Nabi Isa, boleh bercakap kan? Ishfa' lana ila rabbik. Berikan kami syafaat. Nak syafaat juga. Nabi Isa kata apa? Format yang sama. Hari ini Allah marah betul. Allah ini marah betul, kemarahan yang tidak pernah terjadi dan belum pernah terjadi dan tidak akan jadi lagi selepas ini. Nabi Isa, beliau tak sebut apa dosanya. Dia diam. Dia kata apa? Nafsi. Diriku. Aku nak selamatkan diri aku ni. Apa dosa Nabi Isa AS buat dengan Tuhan? Nabi Isa diam. Izhabu ila ghairi, izhabu ila Muhammad. Pergilah engkau ke Nabi lain, Rasul lain. Maka bergeraklah manusia pergi ke jumpa mana? Cari siapa? Cari Nabi Muhammad, Nabi kita. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fayaqulun. Maka kita pun jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, engkau ni Rasulullah wa khatamal anbiya, engkau ni penutup para nabi. Ishfa' lana. Syafaatilah kami di hadapan Tuhanmu. Tidakkah engkau lihat apa yang tengah terjadi sekarang ni? Maka apa kata Nabi? Nafsi ke? Tak. Berbeza dengan nabi-nabi lain. Nabi kata apa? Aku pun berangkat. Sesampai di bawah arash, aku rebah diri sujud kepada Tuhanku. Kemudian Allah bukakan kepadaku dan berikan ilham berupa pujian-pujian baginya dan sanjungan bagiku. Sesuatu yang tidak pernah dibukakan kepada seseorang pun sebelumku. Kemudian difirmankan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, irfa' ra'sak. Mintalah engkau, aku akan bagi. Berikanlah syafaat, syafaatmu diterima. Bila kita ni duk cari Adam tak dapat syafaat Nabi Adam. Cari Ibrahim tak dapat kasih. Cari Nuh tak dapat cari. Tak dapat kasih syafaat, tak dapat kasih manfaat. Cari Musa tak dapat cari. Tak dapat nak kasih. Cari Isa AS tak dapat nak kasih. Bila ke Nabi Muhammad SAW ini, fayatuna Muhammadan fayaqul ya Muhammad ishfa' lana. Berikan kami syafaat, selamatkan kami, permudahkan kami. Apa Nabi buat? Nabi berangkat. Bangun Nabi SAW, pergi sujud di bawah arash, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia berikan syafaat. Maka Allah kata apa? Irfa' ra'sak. Bangun, angkat kepala engkau wahai Muhammad. Mintalah apa yang kau nak, berikan syafaat, syafaatmu akan diterima. Itu sayangnya Nabi Muhammad SAW dengan dia. Nabi tak kata nafsi, diriku. Nabi tak kata aku nak selamatkan diri aku dulu, aku ni banyak dosa dengan Tuhanku. Nabi tak kata gitu. Nabi kata apa? Nabi bangun, Nabi sujud. Dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya umat dia berikan manfaat syafaat. Maka Allah kata irfa' ra'sak ya Muhammad. Angkat kepala engkau Muhammad, bangun. Minta apa yang kau nak, aku akan kasih. Kau bagi syafaat, aku akan beri. Fa'arfa'u ra'si, kata Nabi. Aku angkat kepalaku sambil berkata, wahai Tuhanku, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Umatku ya Allah, umatku. Selamatkan dorang, permudahkan dorang, mulakanlah hisab perhitungan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala firman apa? Wahai Muhammad, masukkanlah umat-umatmu yang tidak perlu dihisab ke dalam pintu syurga melalui pintu sebelah kanan antara pintu syurga. Mereka juga boleh masuk bersama orang-orang lain, iaitu ahli syurga yang lain yang bukan termasuk dalam golongan-golongan dari pintu-pintu lain. Nabi kata Allah kata apa? Wahai Muhammad, pilih daripada kalangan umat kau
Kau pilih, tengok, kau pilih umat kau ni, cari mana yang kau akan letakkan mereka ini dalam syurga tanpa hisab. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dalam kalangan ni. Amin, amin, amin. Dengan syafaat ini mungkin kita ni dipanggil Rasulullah, wahai haji, wahai Pak Long, ni masuk syurga ni. La hisab, tanpa ada hisab. Terus masuk syurga ni, pintu ni. Nabi SAW kata apa? Demi zat yang menguasai jiwa Muhammad, sesungguhnya jarak antara dua pintu syurga itu sama jarak antara Mekah dan Himyar. Di antara Mekah dan juga Bahrain sama dengan jarak antara Mekah dan Damsyik. Besarnya pintu syurga nanti yang boleh masuk amal ramai itu besar di antara pintu tu Mekah dan juga Syria. Berapa panjang wallahualam. Boleh buka kat Google nanti berapa ribu kilometer. Di pintu, daun pintu tu besar di mana antara Mekah dan juga Syria, Damsyik. Jadi berapa ramai yang boleh masuk ni? Ramai lah. Kalau lah kita ni sekang-kang ni, kalau pintu tu 7,000 ke 8,000 kilometer ke tepi, berapa ramai yang boleh masuk? Ramai. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang boleh masuk daripada pintu tu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih dia, dan status hadis ini ialah sahih. Sebagai penutup tuan-tuan, berikan intipati dan pengajaran kisah. Yang pertama ialah semua Nabi dan Rasul diberikan kemuliaan dan kelebihan, dan Nabi Muhammad diberi lebih. Kan kita lalu Adam tak boleh kasih, Isa tak boleh kasih, Musa tak boleh kasih, Ibrahim tak boleh kasih, Nuh tak boleh kasih. Nabi Muhammad je boleh. Kelebihan Nabi SAW. Yang kedua, ketetapan syafaat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang telah dibaca, ia hanya berlaku dengan izin Allah. Syafaat tadi itu hanya dapat diberikan kepada seseorang manusia, kepada umat dengan izin Allah. Saya telah terangkan tadi, di antara Nabi SAW ada juga orang-orang lain yang bagi manfaat. Kawan-kawan, sahabat, anak-anak yang hafiz Quran, yang baca Quran, yang selalu dengan Quran. Ini semua bagi manfaat dekat kita ni. Boleh tak mereka bagi manfaat? Boleh, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, last lakut lah, berapa minit? Lagi seminit. Yang keakhir lah kira, penetapan syafaat bagi mereka yang melakukan dosa-dosa besar oleh Nabi SAW dan juga para malaikat, para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Adapun syafaat al-uzma terbesar dikhaskan bagi Rasul sahaja. Yang penutup lah, last. Banyak ni, kasi sampai 19 isi ni. Mana saya nak pilih ni? Inilah. Kita zikir Rasul kan, last. Kelebihan umat Nabi Muhammad SAW yang mana mereka ini didahulukan khususnya dalam mendapat syafaat daripada baginda, dan mereka dapat masuk syurga sebelum umat-umat yang lain. Siapa yang masuk syurga dulu? Kita. Siapa yang mula hisab dulu? Umat Muhammad. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dalam kalangan orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab. Kata amin tuan-tuan. Amin. Kalau ada tersilap bahasa, saya minta maaf. Kita jumpa kuliah yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.